Assalamualaikum. Bersiaran bersama saya lagi, Yati Jufri atau panggil saja Cik Bonda. Dari dapur Cik Bonda hari ini, saya ingin berkongsi satu resepi yang berasal dari negara Iran. Resepi nasi makluba. Nasi makluba dalam bahasa Iran ditranslate ke bahasa Malaysia bermakna nasi telungkup. Separuh orang panggil nasi makluba, separuh orang panggil nasi telungkup. Kita lihat apakah bahan-bahannya. Saya menggunakan bahagian shoulder kambing sebanyak 1.3 kilo. Shoulder ni saya beli, lepas tu saya minta kedai tu potong macam lamb chop. Daging kambing ni nanti saya akan rebus untuk mendapatkan air rebusan kambing. Dan saya gunakan 2 mak beras basmati. Beras ni nanti sebelum masak saya akan rendam lebih kurang 15 minit. Bahan lain yang saya masukkan dalam menghasilkan nasi makluba ni ialah 1 sudu kecil lada hitam, 1 sudu kecil serbuk kulit kayu manis, beberapa helai saffron, 1 sudu kecil lada paprika dan juga garam secukup rasa. 1 batang carrot, 1 batang terung, 2 biji kentang dan 2 biji bawang merah. Terung yang dipotong bulat lebih kurang setengah inci. Sebatang carrot yang juga dipotong bulat dan tebalnya setengah inci. 2 biji bawang juga dipotong bulat. Sebiji kentang jika bersaiz besar, tapi jika kentang kita kecil bolehlah gunakan 2 biji. Juga dipotong bulat lebih kurang berukuran setengah inci. Untuk merebus kambing saya tadi, saya akan menggunakan sebatang kulit kayu manis dan lebih kurang 2 inci halia muda. Saya masukkan kambing ni untuk direbus. Rebus pun tak lama, lebih kurang 20 minit je untuk melembutkan dia. Saya masuk halia tadi dengan kulit kayu manis. Air dia paras daging je. Okay, saya akan mula merebus gunakan piuk tekanan tinggi. Saya akan mula merebus kambing saya. Saya masuk dalam periuk ni dan saya set 20 minit. Tunggu selepas 20 minit. Wah, daging kita dah empuk. Saya akan angkat kambing tadi yang saya rebus tu. Asingkan kambing dengan air. Perlukan air dia untuk masak nasi nanti. Inilah dia air rebusan kambing tadi. Saya dah ambil untuk masak nasi. Nasi tadi 2 mak. Air dia saya lebihkan 2 mak setengah. So sekarang dalam air ni saya akan campur kulit kayu manis, cili paprika dan garam. Tapi garam ni sikit kan, saya tambah lagi sikit. Kacau. Okay, kita ketepikan dulu air ni. Ini adalah beras yang telah saya rendam. Sebelum saya masak, saya perlu campurkan 1 sudu kecil serbuk lada hitam, kacau, dan juga rendam saffron tadi. Tapi kalau rasa saffron ni tak akan menguningkan nasi ni nanti, bolehlah saya letak sikit je kunyit. Sikit je kunyit. Saya akan mula susun sayur ni di bahagian bawah periuk.
Mula letak kentang. Lepas tu letak carrot. Lepas tu letak terung. Lepas letak terung ni, masukkan daging. Susun daging pula. Susun daging. Boleh tak keluarkan daripada tulang dia. Isi dia saya nak keluarkan daripada tulang dia. Okey, berjaya. Pun saya nak cuba. Ya, berjaya. Lepas tu baru letak bawang. Bawang putih tak perlu ya. Kita letak bawang je. Okey, selesai tu baru kita letak nasi atas kambing tadi. Akhir sekali kita masukkan air. Sebelum kita masuk, kita kacau air ni dulu. Lepas tu kita curah. Jangan khawatir kalau tengok ni beras ni tak ditutupkan, tidak ditutup air. Nasi ni akan masak juga. Saya akan masak nasi ni pakai periuk tekanan tinggi. Okey, saya masukkan dalam periuk ni, saya tutup, saya set nasi. Oh, nasi periuk ni 10 minit. Kita tunggu selepas 10 minit. Nasi makluba saya bau jerang. Sebenarnya nasi makluba ni tak perlu lauk untuk makan kerana dalam dia dah ada kambing, dah ada sayur. Tapi hari ini sementara menunggu nasi tersebut, nasi makluba saya masak, saya akan menunjukkan cara membuat salsa. 2 biji tomato dan 1 biji timun. Tomato ni patutnya tomato yang masak, tapi dalam peti sejuk saya ni je tomato yang ada, tak berapa masak, boleh jugalah. 2 biji bawang merah dan beberapa tangkai daun selasih. Sebenarnya untuk menghasilkan salsa ni selalunya kita gunakan daun ketumbar, tapi hari ni dalam peti sejuk saya tak ada daun ketumbar. Saya ambil je daun selasih. Jadi sedap. Daun selasih ni pun sedap. 1 biji lemon, kita ambil airnya sahaja. 1 sudu kecil garam dan 1 sudu kecil lada sulah untuk menyedapkan salsa saya hari ini. Saya akan mula potong bahan-bahan ni untuk buat salsa. Kalau tak suka tengah timun ni, yang lembik ni, yang berair ni, tak payah ambil. Saya gunakan sepak 3 suku je daripada timun tadi. Bawang ni pun saya rasa saya pakai sebiji je. Tomato ni saya dah buang biji, saya potong.
saya dah siap, saya potong, saya campur. Tadi saya lupa nak beritahu, kalau salsa orang Arab lah ataupun Timur Tengah ke, diorang akan menggunakan cili hijau. Tapi memandangkan cili hijau ni tak pedas dan memandangkan nasi makluba tu pun tak pedas, saya tukar cili hijau ni pada cili api. So salsa kita akan sedap sikit, ada pedas, ada masam, ada pedas. So saya potong cili api macam ni. Dia cukup cili api tadi dalam berapa biji ya? Lupa pula. Last sekali daun selasih. Daun selasih ni saya petik. Daun selasih ni kalau buat ulam makan pun sedap. Saya ada tanam daun selasih ni. Lepas tu kalau ada lauk sambal belacan tu ke, saya memang makan dengan daun selasih ni. So potong. Tak payah potong halus sangat. Macam saya beritahu awal tadi lah, daun selasih ni sebenarnya tak ada dalam salsa asal. Biasa diorang letak daun ketumbar, tapi saya tak ada daun ketumbar, saya letak daun selasih. Okay, saya kacau ratakan salsa saya ni. Kalau tomato tu merah, yang masak merah cantik sangat, tapi tak apa. Okey, dah campur ni. Air lemon ni macam banyak sangat, takut nanti salsa ni masam. Saya letak sikit je. Okey, letak lada sula, letak garam. Siaplah salsa saya. Dah 10 minit kita tengok nasi kita. Apakah yang terjadi? Wah. Saya tutup Swiss. Saya angkat. Inilah kejadiannya nasi saya selepas 10 minit dimasak. Nak jadikan nasi ni dipanggil nasi telungkup kerana kalau kita nak makan, kita tak boleh cedok pasal daging dia belah bawah. Jadi kita akan telungkupkan nasi ni. Kita akan telungkupkan pakai dulang ni. Okay, saya akan telungkupkan nasi ni Allahu Akbar. Inilah proses yang best sekali. Okay, inilah prosesnya. Wow. Inilah dia resepi daripada negara Iran, nasi makluba yang saya hasilkan hari ini beserta dengan salsa daun selasih. Masih berasap lagi. Saya nak cerita sikit. Kalau di negeri Iran dulu, kenapa masakan ni bawah dia letak bukan kentang. Dalam resepi yang saya belajar dulu, carrot dengan terung saja. Kentang tu saya tambah kemudian. Diorang atur carrot dan terung tu bawah periuk dan proses masak dengan kayu api mengambil lebih kurang 1 jam. Jadi kalau beras saja atau kambing saja, dia bila masak lama dia akan keberangkalian untuk hangit tu ada. Jadi sebab tu dia alas bawah periuk tu dengan carrot dengan terung. Jadi kalau masak lama pun dia tak akan hangit. Saya buat cara mudah. Kita ada cara mudah buat apa nak masak dekat dapur, ambil masa lama. So saya pakai periuk tekanan tinggi saya. Inilah hasilnya. Boleh cuba. Memang sedap. Saya nak cuba dulu. Apa ni? Kambing. Besar pula kambing ni. Kejap ni. Sikit sudah lah. Saya ambil salsa saya. Wah, best ni. Kejap Bismillahirrahmanirrahim.
salsa tu, kena daun selasih dia tu, dengan timun dia tu, dengan kambing dia tu, dengan kentang dia lagi sekali. Memang sedap. Boleh cuba. Nasi ni salah satu daripada kegemaran suami saya. Terima kasih kerana menonton video saya hingga akhir. Ingat, like dan share serta subscribe YouTube Sentuhan Bonda Glamour. Hingga bertemu lagi di lain video. Bye.